السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نورنا بالقرى والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. وقال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang, kata syarih Al-Syeikh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani rahimahullahu ta'ala, فالأولى ألا يعتقد العدد المعين فقط، بل الواجب جزم العقيدة بما ورد القرآن العظيم به. Sama perbahasan berkenaan dengan beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, yang mana tadi pagi dia kata wajib beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala yang ada 114 kitab, 110 yang suruh, 4 lagi kitab. Itu secara tafsil, secara berbilang. Kemudian kata syarih rahimahullah, fal aula, maka bermula yang terlebih utama itu, alla ya'taqida, bahawa tidak beriktikad ia oleh seseorang. Alla ya'taqida ta'wil masdar jadi khabar al aula, ay fal aula adamu i'tiqadihi, maka bermula yang terlebih utama itu ialah tidak beriktikadnya seorang akan maf'ulun bih al-adada, akan bilangan yang tertentu faqat, bukan bilangan yang tertentu saja macam 114 tadi. Lepas tu bal ni istidrab dia panggil. Dia panggil istidrab intiqali. Dia ada dua. Bukan istidrab, idrab. Idrab alif dad ra alif ba, alif dad ra alif ba, idrab qali. Ya, ada satu lagi idrab ibtali. Idrab ibtali ialah untuk membatalkan sebelum bal. Idrab intiqali untuk memindahkan kenyataan sebelum bal kepada selepas bal. Ini bukan untuk mengingkari tak, untuk memindahkan. Bahkan yang sepatutnya ialah balil wajibu, bahkan yang bermula yang wajib itu khabar jazmul aqidati, ialah jazmul aqidati, memantap, meyakini akidah ataupun mengukuhkan akan akidah. Idhafat masdar kepada maf'ul, ialah mengukuhkan akidah. Jazmu khabar wa huwa mudhaf, al-aqidati mudhafu ilaih. Jazam ta'alluq bah, itu masdar tu ta'alluq pada ba muta'alliq, jazmu muta'allaq. Jazam bima, dengan barang, waradal qur'anu, dengan barang yang telah datang, yang telah sebut ia oleh fa'il, al-qur'anu sifat, al-azimu oleh al-Qur'an yang maha agung, bihi dengan dia, dengan ma, dengan barang. Itu aid dia. Warada fillah ma bihi bima, itu aid pada ma mausudiyah. Ataupun kita buat tak jadi
Dia kena ma mausuliah, kena bihi tu kena aib pada ma. Kalau dia tak ada bihi tu, boleh jadikan ma masdariyah, jadilah biwurudil Qur'anil azim. Minat Taurati, apa yang ma warada, apa yang telah disebutkan dalam Quran tu, bayan bagi ma, min bayan, min lil bayan, min untuk menerangkan apa yang umum daripada ma. Minat Taurati, daripada Taurat, Taurat sebut dalam Quran. Wal Injili, dan Injil ataf kepada At-Taurati, sebut dalam Quran. Waz Zaburi, dan Zabur sebut dalam Quran, sabit dalam Quran. Wal Furqani, dan juga Furqan sabit juga dalam Quran. Bahkan disebutkan juga Al-Quran ni nama lainnya Al-Kitab, Al-Zikru dan sebagainya. Itu semua sebut dalam Quran belaka. Jadi dia kata janganlah, aulanya lebih aula, lebih selamatnya ialah jangan kita i'tikad bilangan tertentu. Bahkan cukuplah memadai kita berpegang kepada kitab-kitab yang telah disebutkan dalam Al-Quran. Wa min inzali suhufin, ataf lagi kepada mana? Ataf pada minat Taurati. Wa min inzali suhufin, dan daripada penurunan suhuf. Suhuf ala Ibrahim, atas Ibrahim. Inzal ta'alu ala, anzala yunzilu inzalan, makna menurunkan akan suhuf itu, idhafah masdar kepada maf'ul. Inzal ta'alu ala muta'allaq, inzal muta'alliq, ala muta'alliq, inzal muta'allaq. Ala Ibrahim, atas Nabi Ibrahim alaihi salam. Itu inzal turunnya suhuf pada Nabi Ibrahim. Dan juga wasuhufin ala Musa, dan suhuf atas Nabi Musa alaihi salam. Hak ni khilaf lah. Yang 10 yang dia kata tadi tu, 10 suhuf, sama ada turun pada Nabi Adam ataupun turun kepada Nabi Musa sebelum Taurat. Ala kulli hal dia sebut, kita ikut je lah. Wasuhufin ala Musa, ay wa inzali suhufin ala Musa, ta'alluq wasuhufin kepada suhufin ala. Suhufin ma'tufun alaih, suhufin yang kedua ma'tuf. Titik. Jadi semua tu sebut dalam Quran belaka, warid dalam Quran. Warid mana datang dan sebutlah. Jadi kita dalam kitab Nailur Rajak, contohnya Nailur Rajak syarah kepada Safinatin Najah, kata afdalnya kita tawakuf atas adat. Kita tawakuf atas bilangan berapa yang sepatutnya, bahkan kita hanya kata Allah sahaja yang mengetahui hakikat bilangan tersebut. Kitanya secara ijmalinya mengakui semua kitab yang turun ke Allah Ta'ala tu betul belaka. Itu saja. Itu lebih selamat. Kerana takut kalau kita membilangkan, menentukan, membataskan dengan bilangan, maka boleh jadi bilangan hakikatnya lebih banyak daripada hak yang kita tentu. Takut-takut kita beriman hak yang kita hadkan, sedangkan pada hakikatnya banyak lagi. Maknanya kita tak beriman banyak lagi kitab. Ataupun dia tu kurang pada hakikatnya, tapi kita meletakkan adat yang lebih, bilangan yang lebih, maka seolah-olah kita beriktikad kitab lain yang bukan kitab. Takutnya begitu. Maka selamatnya tawakuf alal adat, tawakuf atas bilangan berapa jumlah kitab. Begitu juga Rasul dan Nabi, itu pandangan mu'tamad. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, wa amma ma'ada dhalika, hak tu i'tikad secara tafsili yang tadi tu, iaitu apa? Adanya Taurat, adanya Injil, adanya Zabur, adanya Quran, adanya turunnya suhuf pada Ibrahim dan turunnya suhuf pada Musa. Itu disebut dalam Quran. Itu wajib tahu secara tafsili. Adapun selain pada tu, wa amma ma ada dzalika, dan adapun bermula barang yang selain daripada demikian itu, demikian al-mazkuri, demikian tersebut, fayu'minu bihi, maka diimani, dipercayai, bihi padanya, pada ma ada dzalika, ay dzalikal mazkur minat taurati wal injili waz zaburi wal furqani wa suhufin ala Ibrahim wa suhufin ala Musa, takdir dzalika. Itu kita beriman selain pada yang tersebut dalam Quran tu, kita beriman ijmalan, secara umum. Ijmalan. Fayu'minu, diberimankan, diyakini padanya, pada mana? Pada ma'ada dzalika itu, ijmalan, secara ijmali sahaja. Secara apa? Secara orang panggil secara umum sahaja, tidak mentafsirkan. Lain pada tu, Allahu a'lam, hakikatnya yang lebih tahu. Kita hanya beriman secara ijmali, macam sifat-sifat Tuhan. Kita beriman secara ijmali sahaja.
Ijmalan ay ijmalian boleh juga. Ijmalian takdir isi wasah jadi hal bagi dhamir mustatir huwa. Ijmalian ay hala kaunihi ijmalian, hal keadaannya ijmali, secara ijmali. La tafsilan ay la yu'minu bihi tafsilan, maka janganlah, tidaklah diberimankan, diyakinikan padanya pada ma'ada dhalika tu tafsilan, secara tafsil. Tu bukanlah. Habis. Kata syarih lagi rahimahullahu ta'ala, wa'lam, dan ketahuilah oleh kamu. Biasanya akidah sebut wa'lam kerana apa? Kerana untuk segera tahu. Akidah tidak boleh bertangguh. Tu dalam Hasyiah Asy-Syarqawi. Hikmah kenapa Imam As-Sanusi rahimahullah menyebutkan i'lam, kerana untuk segera. Berkaitan dengan i'tiqad, semuanya kena segera. Tidak boleh lewat sikit pun. Wa'lam, dan ketahuilah oleh kamu, anna mimma yajibu i'tiqaduhu anna lillahi ta'ala kutuban, bahwasanya sebahagian daripada barang yang wajib oleh i'tiqadnya barang, hu a'imma yajibu silah ma mausuliyah, i'tiqadu fa'il wa huwa mudhaf, hu mudhafu ilaih. Lillahi aba i'tiqaduhu anna mimma yajibu i'tiqaduhu anna lillahi ta'ala bahwasanya bagi Allah Subhanahu wa taala tu kutuban ni isim anna muakhar, lillahi ta'ala satu mazuh, khabar anna muqaddam. Kutuban tu anzalaha sifat bagi kutuban kitab-kitab yang menurun yang telah menurun ya Allah, anzala yunzilu, yang telah menurun ya Allah akan kitab-kitab tadi. Ta'alu anzala pada ala rusulihi, ala rusulillah, atas rasul-rasulnya, rasul-rasul Allah. Jadi anna lillahi ta'ala kutuban anzalaha ala rusulihi, kita takdir jadikan dia masdar, ay inzaluhu kutuban ala rusulihi. Inzalu itu isim anna yang muakhar kepada anna mimma ta'alu satu mazuh, khabar anna muqaddam. Jadi anna lillahi ta'ala kutuban anzalaha ala rusulihi, kita takdir jadikan dia isim anna yang pertama tu. Jadi anna mimma yajibu i'tiqaduhu inzaluhu kutuban ala rusulihi. Jadikan masdar lah anzala. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, bayyana fiha, telah menerang iyo ya Allah Ta'ala fiha padanya, pada kitab-kitab tadi, fa'il maf'ul bih, amrahu amrallah, akan suruhannya, perintahnya perintah Allah, atafna amrahu wa nahyahu, dan larangannya larangan Allah, wa wa'dahu, dan janji baiknya janji baik Allah, wa wa'idahu wa wa'idallah, dan janji buruk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan makna ancaman lah. Wa'id makna ancaman, wa'dun makna janji. Wa'dun janji yang baik, syurga, nikmat syurga dan sebagainya. Wa'id benda yang buruk, janji neraka, siksa, azab dan sebagainya. Wal'iyadzubillah. Kemudian syarih tambah lagi, menukilkan pandangan Ad-Dailami rahimahullahu ta'ala. Qala al-Hafiz Ad-Dailami, warada fil khabari anna Jibrila nazala ala Adama. Telah berkata oleh Al-Hafiz Ad-Dailami rahimahullahu ta'ala, telah berkata mana tadi? Al-Hafiz Ad-Dailami rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Al-Hafiz Ad-Dailami, kalau dalam tobok kita ni ada tahqiq sikit, dia punya biodatanya, iaitu dia namanya Abu Syuja' Syiruyah bin Syahradar bin Syirwiyah ibnu Fana Khasir Wad-Dailami, Fana Khasirud Dailami. Panjang nama tu. Nama pelik-pelik, nama ajam ni. Dia lahir pada tahun 445 Hijrah. Dan dia muhaddis dan al-hafiz, pengarang kitab Al-Firdaus. Tengoklah dalam kitab Siyar A'lamun Nabala oleh Al-Imam Az-Zahabi, cerita detail lagi.
Katanya qala al-Hafiz Ad-Dailami rahimahullah, maqul qaul bagi qala, warada telah datang ia fil khabari pada khabar, anna Jibrila telah datang apa dia, oleh anna Jibrila, oleh bahawa Jibril itu, Jibrila isim anna, nazala khabar anna, takdir jadi fa'il warada, ay warada fil khabari nuzulu Jibrila. Tu nuzulu jadi fa'il bagi warada. Jadi warada fil khabari anna Jibrila, bahwasanya Jibril itu khabar anna nazala telah turun ia Jibril, ta'alu ala pada nazala, ala adama ke atas Nabi Adam berapa kali, ithnai asyarata marratan. Telah turun ia Jibril pada Nabi Adam alaihissalam, ithnai asyarata marratan, marratan tamis ithnatai asyara, 12 kali, sebanyak 12 kali telah turun. Wa ala Idrisa, ini dia panggil istitrad, sambil-sambilan duk bincang pasal kitab berkenaan dengan yang diturun kepada Rasul-Rasul, maka dibincang kalilah Jibril turun beberapa kali jumpa Nabi-Nabi dan Rasul. Kerana biasanya wahyu disampaikan oleh Jibril, disampaikan melalui Jibril, kecuali Nabi Musa alaihissalam, dia cakap direct dengan Tuhan, dia tidak berwasitahkan Jibril. Itu seorang, dia seorang. Lagi semua berwasitahkan Jibril. Dia kata Jibril jumpa Nabi Adam, turunlah, maksudnya jumpa di dunia, iaitu 12 kali dengan Nabi Adam. Wa ala Idrisa, ataf kepada ala Adam, ay anna Jibrila nazala ala Idrisa, turun ia Jibril ke atas Nabi Idris alaihissalam, arba'an sebanyak 4 kali. Arba'an sebanyak 4 kali. Wa ala Nuhin, dan atas Nuh, ay anna Jibrila nazala ala Nuhin, dan bahwasanya Jibril turun ia Jibril atas Nabi Nuh, khamsina ay khamsina marratan, 50 kali. Wa ala Yaquba, dan atas Yaqub, ay wa anna Jibrila nazala ala Yaquba, bahwasanya Jibril itu turun ia Jibril atas Nabi Yaqub, arba'an juga 4 kali. Wa ala Ibrahim, dan atas Ibrahim, ay anna Jibrila nazala ala Ibrahim, bahwasanya Jibril itu turun ia Jibril atas Nabi Ibrahim, arba'ina ay arba'ina marratan, 40 kali. Wa ala Musa, ay di atas Musa juga ni, turun juga atas Musa walaupun dia tak sampaikan wahyu melalui dia. Jumpa ya. Warada fil khabari anna Jibrila nazala ala Musa, turun ia oleh Jibril atas Musa, arba'umi'atin, arba'umi'atin ay marratan. Arba'ah lah, arba'ami'atin marratan. Sini arba'ami'atin, arba'ami'atin maksud tu. Tadi ithnatai asyarata arba'an arba'ami'atin, 400 kali. Wa ala Ayyuba ay marratan lah, wa ala Ayyuba, dan turun atas Nabi Ayyub, thalathan ay thalathan, thalathan ay thalatha marrat, thalatha marratin, 3 kali. Wa ala Isa, dan atas Nabi Isa, ashran, 10 kali. Wa ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan atas Nabi SAW, arba'an wa ishrina alfi marratin. Banyak tu. Apa? 124,000. Arba'an 4 wa ishrina 20, 24, alfi 1000. 1024 lah. 1024 kali. Bukan 124, 1024 kali. Arba'an 4 wa ishrina 24, alfi 1000, 1024 kali. Marratan dalam 1024 kali. Nazala ala nabiyina, ta'alu ala bernazala belaka tu, arba'an wa ishrina alfi marratin fil manami. Ketika mana? Fil manami, fi ta'aluk satu mahzuf, hal bagi Muhammad, sahib hal bagi Muhammad, ay hala kauni Muhammadin, hal keadaan Nabi Muhammad ketika jumpa tu, kainan adalah ia fil manami, ketika tidur. Ketika apa? Tidur, dengan makna jumpa dalam mimpi lah. Wal yaqadhati, dan jumpa dalam keadaan sedar. Ataf pada al-manam, fi ta'aluk satu mahzuf, hal sahib hal bagi Muhammad ataupun nabiyana, yabina. Muhammadin tu badal, nabiyina isim majrur, na mudhaf ilaih. Tatimmatun, habis. Tu dia panggil istitrat, hasil daripada perbincangan berkenaan kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi dan rasul-rasul, maka diselitkan sekali berapa kali Jibril jumpa para nabi dan para rasul.
dinukilkan oleh Al-Hafiz Ad-Dailami rahimahullahu ta'ala. Kemudian kata syarih rahimahullah, tatimmatun ay hadha kalamun mutammimun, hadha kalamun mutammimun lima qablahu. Tatimmatun ay hadha kalamun, bermula ini satu kalam, mutammimatun yang melengkapi, ataupun yang mutimun, yang mutimun yang melengkapi, mutammimun tu penting, mutimun yang melengkapi ia kalam itu lima qablahu, bagi barang yang terdahulu, yang sebelumnya. Kata dia, qad akhraja Ibnu Hibban, telah mengeluarkan ia oleh Ibnu Hibban, fi sahihihi, dalam sahihnya, akhraja ta'alufi, pada dalam sahihnya, sahih Ibnu Hibban. Ada kitab hadis namanya Sahih Ibnu Hibban dengan syarat-syaratnya. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya telah mengeluarkan oleh Ibnu Hibban akan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam suila, ditanyakan, suila khabar anna, an-nabiy isim anna, ditanyakan akan dia, akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dhamir mustatir huwa pada suila, naik fa'il melipat an-nabiy. Suila ta'alu'an an addil anbiya'i, berkenaan dengan bilangan para nabi. Faqala, maka berkata ia Nabi SAW, mi'atu alfin wa arba'atun wa ashruna alfan, ay adadul anbiya'i mi'atu khabar li mubtada'in mahdhuf taqriruhu adadul anbiya'i, bermula bilangan para anbiya itu ialah 100 ribu, wa arba'atun wa ishruna alfan, 124,000. Ni dia panggil sekati 2,04,000, sekati 2,04,000 dalam kitab Miftahul Murid Syekh Daud Al-Fatani, Syekh Tuan Minal rahimahullah ta'ala, sekati 4,02,000. Kemudian dia kata, ar-rusulu minha, ar-rusulu bermula rasul-rasul, minha ay ar-rusulu al-kaina, ar-rusulu al-kainatu, bermula rasul-rasul yang adalah ia rasul-rasul, ta'alu al-kainatu kepada minha, sebahagian daripadanya, daripada mi'ati alfin wa arba'atin wa ishrina alfan tu, 300 wa 13 khabar bagi rusul, 300 wa 13 dan 13, yakni 313 rasul. Jamman ghafira, apa jamman ghafira? Jamman ghafira ni dia panggil istilah bagi hitungan yang umum. Jamman ghafira, yang menyeluruh. Secara umumnya, secara menyeluruhnya, rasul-rasul yang dilantik daripada 124,000 tu 313 rasul. 13 apa? 313 rasul. 313 rasul. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, kata syarih, waruya, ni riwayat hadis lain pula, waruya, dan diriwayatkan, waruya, dan diriwayatkan mi'ata alfin wa arba'atun wa ishruna alfan, mi'ata naik fa'il ruya, diriwayatkan akan 200,000, 24,000, yakni 224,000 nabi. Mi'ata alfin wa arba'atun wa ishruna alfan, 224,000 nabi. Ada yang riwayat begitu, ada yang riwayat 124,000, sekati 2,04,000, dan itu yang diambil kebanyakannya lah kitab-kitab dari sudut nak hitungan bilangan, hitungan adat. Adapun yang afdalnya tawakkuf macam tadilah berkenaan dengan kitab tu. Walau salimna sihhata hadzal hadithi lam yufidil qat'a li kaunihi min al-ahad. Syekh Nawawi kata, walau salimna, jikalau menerima ia oleh kita, akan maf'ulun bih, sihhata mudhafu ilaih, hadha badal al-hadithi, akan kesahihan hadis ni. Niscaya jawab lam yufidil qat'a, tidak memberi faedah ia apa? Tidak memberi faedah ia taslimuna tu, penerimaan kita tu akan al-qat'a, akan jadi qat'i tau. Al-qat'a maf'ul bih yufid majzum, majzum bagi bawah sebab ringan,
Itu syarah Kailani. Lam yufid asalnya. Bila nak sambung wasal lam yufidil qat'ah. Kenapa likauni ta'ilat? Likaunihi minal ahadi ay likauni hadzal hadithi, kerana keadaan hadis ni minal ahadi min ta'alluq satu mahzuf khabar kaun, taqdiruhu kainan adalah ia minal ahadi ay minal hadithil ahadi, ataupun minal ahadithil ahad, sebahagian daripada hadis-hadis ahad. Itu apa hadis-hadis ahad? Hadis ahad yakni hadis yang tak terima, yang tak sampai tahap mutawatir. Itu dalam syarah Baiquniyah kita dah sebut minal ahad. Ahad ni ialah lawan bagi mutawatir, iaitu hadis ahad ni boleh pergi pada sahih, boleh pergi pada hasan, boleh pergi pada dhaif. Sedangkan dalam i'tiqad ni perlu kepada mutawatir, tambahan akidah. Falihadza, maka kerana inilah yang bagi alla yuhsaru. Falihadza ay falihadza kaunihi minal ahadi, takdir hadza. Wa falihadza, maka kerana inilah apa? Falihadza likaunihi ay likauni hadzal hadithi kainan minal ahadi, kerana ni lah, kerana hadis ni ahad lah, yang bagi alla yuhsaru fi adadin, maka sayugianya oleh bahawa alla ta'wil masdar fa'il yang bagi ay adamu ihsarihim, tu takdir dia. Sayugia oleh bahawa tidak dibilangkan, ditentukan, yuhsaru ditentukan akan mereka itu para nabi, para rasul. Waw jamaah tu naik fa'il kembali pada apa? Kembali pada rasul. La yuhsaru ta'alluq fi adadin muayyanin sifat pada bilangan yang tertentu. Kenapa? Li'annahu, kerana bahawasanya sya'an. Li'annahu tu dhamirul hali wasya'an, kerana bahawasanya la yu'manu khabar li'anna. La yu'manu, tidak diiman, tidak diyakini, tidak diimani, ma'a zikri adadin, serta menyebutkan bilangan yang aktsara, sifat adadin yang terlebih banyak ia bilangan tu, min adadihim, daripada bilangan mereka itu para nabi, para rasul tadi. Bukanlah beriman ni. La yu'manu, tidak aman. Tidak aman lah, tidak aman lah, tidak diamani, tidak selamat. La yu'manu ma'a zikri adadin aktsara min adadihim ay yadkhula fihim man laysa minhum. Alla yu'manu tidak boleh dihindari akan ayyadkhula ta'wil masdar jadi naik fa'il yu'manu. Payah sikit ibarat ni. La yu'manu, tidak dirasa selamat, tidak dirasakan aman, tidak boleh dihindari beserta menyebut bilangan yang banyak daripada bilangan mereka itu rasul, yakni bilangan yang sebenar. Ayyadkhula fihim, tidak selamat apa? Tidak selamat akan ayyadkhula, bahawa masuk ia seorang, fihim oleh masuk ia fihim pada mereka itu rasul-rasul, yakni fi adadihim al-haqiqi, pada bilangan mereka itu yang hakiki. Yadkhula fa'il man laysa minhum, bahawa masuk oleh orang yang bukan di kalangan mereka itu rasul. Laisa ay laisa man kainan minhum. Minhum ta'alluq suatu mahzuf, kainan khabar laisa takdir ay laisa man minhum, ay laisa man kainun minhum. Laisa man kainan minhum. Takut kita ni masukkan bilangan rasul, kita masukkan orang yang bukan rasul kalau kita meletakkan bilangan gitu. Itu yang pertama. Wala ma'a zikri adadin aqalla, ay wala yu'manu ma'a zikri adadin aqalla. Tadi kalau tidak berasa selamat, tidak berasa aman kalau kita sebut adad yang banyak, hakikatnya sikit. Makna kita sudah mengiktiraf orang yang bukan nabi sebagai nabi, orang yang sepatutnya bukan rasul sebagai rasul, kerana kita menyebut bilangan yang sepatutnya. Kalau kurang pula, wala ma'a zikri ay wala yu'manu, dan tidak berasa selamat juga, tidak dapat dihindari beserta zikri adadin aqalla sifat adadin, beserta sebut akan bilangan, idhafat zikri kepada adadin, idhafat sifat, idhafat masdar kepada maf'ul, menyebut akan bilangan yang terlebih sedikit, ta'alluq aqalla
kepada min adadihim, daripada bilangan mereka itu nabi dan rasul, ai adadihim al-haqiqi, ataupun al-waqi'i, yang betul-betul, yang hakikatnya. Ayyakhruja tu takwil masdar jadi naib fa'il bagi yu'manu, yang ditakdirkan. Tidak selamat, tidak dapat dihindarikan akan bahawa masuk keluar anhum, daripada mereka itu rusul, man, itu fa'il yakhruju, oleh orang yang huwa bermula dia tu mubtada, minhum ta'alluq suatu mahzuf, kainun khabar bagi huwa. Man tu mausuliah, huwa kainun minhum, jumlah tu silah man, huwa tu a'id man. Tidak berasa aman, tidak dapat dihindari juga apabila kita sebut bilangan yang paling sedikit, hakikatnya banyak. Makna kita sudah mengeluarkan rasul yang kita sudah mengeluarkan yang betul-betul rasul, sebab kita menyedikitkan bilangan yang pada hakikatnya banyak lagi. Ma'annal khabaru, sedangkan annal khabaru, bahwasanya khabar, ikhtalafat, al khabaru isim anna, al-khabara isim anna, isim anna, ikhtalafa khabar anna. Ikhtalafat, bahwasanya khabar yakni hadis itu berselisih ia oleh fa'il, riwayatul khabari, oleh riwayatnya riwayat khabar juga. Yakni apa? Aidan ay adhi'u aidan, maf'ul mutlaq li fi'il mahdhuf, ataupun aidan ay hala kaunihi aidan, jadi hal. Qilah ulama. Sebab apa? Sebab berlaku bercanggah antara riwayat. Ada yang kata 124,000 Nabi, sebahagiannya 313 Rasul, ataupun 224,000 Nabi, sebahagiannya 313, ada riwayat 314, ada riwayat 315, ada mana satu. Jadi sedangkan ni akidah, bila akidah dia kena qat'i, maka lebih baik selamatnya tawaqquf 'ala al-'adadi. Kemudian kata musannif, wal akhdhu bi zahirihi yuqdi ila mukhalafati zahiri qawlihi ta'ala. Wal akhdhu, dan bermula ambil, bi zahirihi, al akhdhu ta'alluq ba, ambil dengan zahirnya, ay zahiril hadithi, dengan zahir hadis, khabar akhdhu, yuqdi, membawa ia al akhdhu bi zahirihi, mustatir huwa daripada al-akhdhu, yuqdi, membawa ila, ta'alluq ila pada yuqdi, ila mukhalafati zahiri qawlihi, membawa pula kepada bercanggahnya zahir firman-Nya Allah Ta'ala, bercanggahnya akan zahir, idhafah masdar kepada maf'ul, bercanggahnya akan zahir firman Allah Ta'ala, wa minhum man lam naqsus alaik. Tu surah apa tu? Dalam surah Al-Mu'min ayat yang ke-78, surah yang ke-40. Surah yang ke-40. Ke-78. Wa minhum, dan sebahagian daripada mereka itu rasul-rasul, man lam naqsus alaik, orang yang tidak kami ceritakan atas engkau. Man tu mubtada muakhar, minhum ta'alluq satu mahzuf, khabar muqaddam, lam naqsus itu silah man, alaika lam naqsus ay man lam naqsus hu alaika. Takwil takdir maf'ul, takdir maf'ul aid pada man, lam naqsus silah man. Ada yang kami tak cerita. Jadi kalau kita tahu secara tafsir, mana satu yang sabit dengan firman Allah Ta'ala, ada yang Nabi dan Rasul yang Allah tak cerita, maka bercanggah dengan zahir ayat. Kalau kita menetapkan bilangan seolah-olah itu sahaja Nabi dan itu sahaja Rasul, maka seolah-olah bercanggah dengan zahir ayat Quran, kami tidak menceritakan sebahagian daripada Rasul-Rasul pada engkau. Ini nak letak mana? Jadi itulah bahasannya. Jadi muktamad dia tawaqquf. Tu. Fal wajibu al-imanu bihim wa jami'il anbiya'i. Fal wajibu, maka bermula yang wajib itu khabar al-imanu, ialah beriman, imanu ta'alluq bihim, beriman dengan mereka itu rusul, wal anbiya ta'alluq ataf bihim, wa bi jami'il anbiya, bihim ay bir rusulilah, dengan rasul-rasul dan seluruh para nabi. Mesti itu yang wajibnya. Adapun bilangan tak wajib. Yang wajib kata Nabi dan Rasul ada, sabit, hakun, itu sahaja. Adapun bilangan tak wajib. Dah kalau nak tetap juga, atas pandangan mu'tamad tawaqquf. Itu. Faman ulima minhum tafsilan bi tariqin qat'iyyin wajabal imanu bihi tafsilan. Namun
Ada juga yang disebut secara tafsir, maka wajib secara tafsir lah. Ada disebut secara umum lah. Yang kami ceritakan, ada yang Quran cerita, tu wajib secara tafsir. Muhammad tu Nabi, Rasul. Sulaiman tu Nabi, Rasul. Tu Yahya tu Nabi dan Rasul. Sebab apa? Sebab tu sebut secara tafsir dalam Quran. Ada pun yang tak sebut secara tafsir, mu'tamadnya tawakuf. Itu ya. Macam sifat Tuhan lah, 20 sifat. Hak tu secara tafsir. Hak lain-lain tu ijmali, secara umum sudahlah. Kitab-kitab dalam Quran sebut, dalam hadis sebut, itu wajib secara tafsir. Adapun selain daripada tu secara umum. Itulah. Faman ulima minhum, maka barang siapa yang diketahuikan daripada yang diketahui faman ulima, maka barang siapa, yakni barang siapa kena pada Nabi ataupun Rasul, yang ulima, yang diketahuikan akan dia, akan man tu, minhum, sebahagian daripada mereka itu para Nabi dan para Rasul, tafsilan, secara tafsir, bitariki qat'iyyin, dengan jalan yang qat'i, bitarikin qat'iyyin, asalnya bitarikin qat'i lah. Itu sifat bitarikin, dengan jalan yang putus, makna sebut secara sarih, lagi pula mutawatir, bukannya ahad. Maka jawab man syartiyah, wajabal imanu. Apabila diketahuikan seorang man, yakni Rasul ataupun Nabi itu sebahagian daripada Rasul-Rasul dan Nabi-Nabi secara tafsir dengan tarik yang qat'i, wajabal imanu bihi biman ulima minhum. Bihi ay biman ulima minhum tafsilan, maka wajib oleh beriman dengannya, dengan orang yang diketahuikan daripada mereka itu Rasul-Rasul secara tafsir, bitariqi qat'i itu tafsilan juga secara tafsir. Tafsilan ay hala kaunil imani tafsiliyan, sahih hal kepada al-iman. Habis. Kemudian waman ulima minhum ijmalan, waman ulima, dan barang siapa yang diketahuikan akan dia, akan barang siapa, dhamir mustatir huwa, kembali naik fa'il kepada man. Ulima silah man, dhamir mustatir huwa, itu aid man. Minhum ialah sebahagian daripada mereka itu rusul dan anbiya, ijmalan, secara ijmali sahaja. Kalau diketahuikan secara ijmali saja, ay hala kaunihi ijmalian, hal keadaannya ijmali saja, maka jawab man, wajabal imanu, niscaya wajib oleh beriman, bihi, dengan dia, biman ulima minhum ijmalian tu, dengan orang yang diketahuikan dia kan orang tadi sebahagian daripada Rasul-Rasul secara ijmali, juga ijmalan, ay hala kaunil imani ijmalian, hal keadaan iman itu secara ijmal juga. Habis. Kemudian okey, dia boleh i'rab 3 tu, tafsilan, ijmalan tu. Dia macam syar'an lughatan lah. Syar'an lughatan boleh i'rab 3. Pertama, mansub bin azil khafid, ai fi syar'i atau fil lughati. Yang kedua, takdir hal, jadi isi wasah, meletakkan ya nisbah, ai syar'iyan atau lughawiyan. Yang ketiga, jadi tambis, syar'an lughatan. Ini pun samalah, tafsilan ijmalan. Wajib iman tu nisbah ijmali. Tu kalau tamis. Iman nisbah tafsir. Tu tamis. Hal keadaan ijmali, tu hal. Pada tafsir, secara tafsir, tu mansub bin azil khafi. Wajib al-imanu bihi tafsilan ay fi tafsiri, pada tafsir, secara tafsir lah. Qala ba'dul ulama'i, telah berkata ia oleh sebahagian al-ulama'i, ulama'i mudhaf ilaih, ba'du fa'il wa huwa mudhaf. Kulluhum, sekalian mereka itu, tu maqul qawlah, kulluhum, bermula mereka itu, bermula sekalian mereka itu rasul, minal ajami, min ta'aluk satu mahzuf, khabar kulluhum takdiruhu kainun, adalah ia kulluhum minal ajami, ialah daripada orang ajam belaka. Semua nabi-nabi tadi adalah ajam belaka. Illa bimakna apa? Illa bimakna istithna, yakni bukan di kalangan nabi, bukan di kalangan ajam. Illa khamsatan, melainkan 5. Khamsatan mustathna. Siapa 5 tu? Badal Muhammadan, badal ba'du minal kul, ataf wa Ismaila, ataf wa Hudan wa Salihan wa Syuaiban. Tu Arab.
Muhammad, Ismail, Hud, Saleh, Syuaib. Muhammad, Ismail, tu Saleh, Syuaib. Tu MIHSS. MIHSS. Orang mula dia lah. Muhammad, Ismail, Hud, Saleh, Syuaib. Habis. Itu kata Syekh Nawawi, sebagian ulama kata semua Nabi-Nabi dan Rasul itu yang diketahui nama lah, yang tak diketahui nama lain cerita lah. Itu semua ajam belaka kecuali 5 orang tadi, iaitu Muhammad, iaitu Muhammad, Ismail, Hud, Saleh, Syuaib. Tu sebahagian ulama kata. Ada lagi, tu dia kata mari pula wa ulul arid, dia kata sebahagian ulama saja. Makna ada lain yang mengatakan lain lah. Tengok kalau taklid tu, dia kata Al-Allamah Syekh Hasan Al-Attar kata gitu juga. Sekaliannya orang ajam melainkan Muhammad, Saleh, Syuaib, Hud. Makna Ismail dia tak kata ajam. Mana dah khilaf lah. Semua nama-nama mereka itu nasab kecuali 4 yang tersebut, iaitu Muhammad, Saleh, Syuaib, Hud. Kalau Ismail masih lagi mamnu' nasaraf. Mamnu' nasaraf. Jadi Hudan, Salihan, Syuaiban, Muhammadah tu tak mamnu' nasaraf. Selain daripada tu mamnu' nasaraf. Sebab apa mamnu' nasaraf? Sebab alamiah dengan ajamiah. Sebab tu menurut Syekh Hasan Al-Attar, Ismail turut dia sebagai ajam juga. Sebagai ajam juga. Sebab dia mamnu' nasaraf. Ismailah tak ada, Ismailan tak ada, Ismailun tak ada. Kemudian kata Musannif rahimahullahu ta'ala, wa ulul azmi minhum, dan bermula ulul azmi iaitu para nabi dan para rasul yang ada keteguhan azam yang tinggi. Keteguhan azam yang tinggi, bukannya orang yang bernama Azam, bukan. Orang yang bernama Azam belum tentu Azam, tak tahu. Bahkan boleh jadi Syok, boleh jadi Wahab. Ni ulul azmi minhum. Itu minhum ay ulul azmi hala kauni ulil azmi, halka ulil azmi itu kainan adalah ia minhum sebahagian daripada mereka itu rusul wal anbiya tu ala ni takdir satu mahzuf ala ni ay aqulu zalika, berkata ia oleh aku demikian itu, hala kauni, hal keadaan aku, jarian berlaku ia, ala ma inda bani Atiyah. Takdir itu ala ta'alu satu mahzuf. Ay aqulu dhalika, berkata ia oleh aku, dhalika akan demikian itu, hala kauni, hal keadaan aku. Azam sama makna ulul azmi, banyak cabaran kepala otak engkau. Itu ya. Cabaran menantang apa? Tu aqulu zalika, kata ia oleh aku demikian itu, hala kauni, hal kan aku, jarian berlaku ia, ala ma inda bani Atiyah, atas apa, ay ma thabata, ma mausuliyah takdisillah, ay ma thabata ta'lu inda, barang yang sabit ia barang inda bani Atiyah, di sisi Ibni Atiyah, menurut Ibni Atiyah radhiyallahu ta'ala anhu. Menurut siapa? Menurut Ibn Atiyah radhiyallahu ta'ala anhu. Dia kata apa? Ulul azmi itu khabar khamsatun, ada 5. Siapa? Badal Muhammadun wa Ibrahim wa Musa wa Isa wa Nuhun. Ni kena ikut tertib lah. Atas kali Muhammad, kedua Ibrahim, ketiga Musa, keempat Isa, kelima Nuh. Jangan terbalik pula. Pertama Nuh, jeng. Pertama Muhammad. Nabi Muhammad pertama. Tu dia punya level dia. Level atas kali Muhammad, bawah dia Ibrahim, bawah dia Musa, bawah dia Isa, bawah dia Nuh. Yang terbalik pula. Atas Muhammad, lepas tu Nuh. Tak jadi. Muhammad, Ibrahim, Musa, Isa, Nuh. Senang ingat. Ingat senang. Muhammad, ada sangkut paut dengan Nabi Ibrahim. Pak Ibrahim, Musa dengan Isa. Musa dekat-dekat ya. Musa dengan Isa dekat-dekat ya. Ingat mi. Musa, Isa. Lepas tu Nuh lah.
Wazada Zamakhsyari, dan telah menambah ia oleh Zamakhsyari akan naib fa'il Dauda. Ada dia menambah Daud sebahagian daripada ulul azmi. Ni pandangan dia lah. Ni pandangan beliau sahaja. Dalam tafsir Al-Kashaf, Az-Zamakhsyari dalam tafsir Al-Kashaf, wallahu a'lam, dia tu ada yang kata masuk ahli sunnah semula. Walaupun tafsir Al-Kashaf tu Mu'tazilah, tapi dia punya bahasa diguna pakai lagi oleh ahli sunnah. Tu. Sebab dahsyat lah. Tafsir Al-Kashaf dalam library Uniza dah. Tafsir Al-Kashaf. Dia Mu'tazilah, dan kalau di At-Tahqil yang mengatakan dia berubah dari ahli sunnah pun dia tak sempat untuk mengubah semula tafsiran dalam Al-Kashaf. Itu ya. Hari tambah ada Nabi Daud sebagai ulul azmi juga, wa Ayyuba dan Ayyub, wa Yaquba dan Yaqub, wa Yusufa dan Yusuf, wa Ishaqa dan Ishaq. Banyak. Fahum, maka bermula mereka itu ulul azmi indahu, di sisinya, di sisi Zamakhsyari, khabar asyaratun, 10 Nabi. Jadi Muhammad, Ibrahim, Musa, Isa, Nuh, Daud, Ayyub, Yaqub, Yusuf, Ishaq, 10 di sisi Zamakhsyari. Tu fahum indahu, maka bermula mereka itu ulul azmi indahu, ay hala kaunihim, hal keadaan mereka itu adalah ia kainun, hala kaunihim, hal keadaan mereka itu kainan adalah ia indahu, inda Zamakhsyari asyaratun, ada 10. Tu. Kemudian kata syarih rahimahullah, wa addu Ishaqa minhum, dan bermula hitungan Ishaq daripada sebahagian mereka itu ulul azmi itu, khabar addu mabniyun. Dihitungkanlah addu ni, menghitungkan, mengirakan Ishaq sebahagian daripada ulul azmi itu, khabar mabniyun, dibinakan akan dia, akan kiraan Ishaq sebahagian daripada ulul azmi, mabniyun ta'alu ala ra'yil mu'tazilati, atas pandangan Mu'tazilah lah yang membilangkan Ishaq ni sebahagian daripada ulul azmi. Kenapa min annahu, daripada bahawasanya, min ta'liliyah, kerana bahawasanya, min ta'liliyah, sebab apa dibina atas kaum Mu'tazilah yang kata Ishaq ni, min annahu, kerana bahawasanya Ishaq itu az-zabihu, kerana Nabi Ishaq itulah khabar az-zabihu, yang disembelih tu, yang disembelih oleh Nabi Ibrahim, dia kata. Sebab Nabi Ibrahim ada 2 anak, Ismail, Ishaq. Jadi yang cerita yang kata sembelih itu, Mu'tazilah kata bukan Ismail tapi Ishaq. Sebab itulah yang mengatakan Ishaq ni ulul azmi, atas sebab dia sabar terhadap sembelihan yang disembelih oleh Ibrahim itu atas pandangan Mu'tazilah. Wa mazhabu ahli sunnati, dan bermula mazhab ahli sunnah, anna dhabiha, bahwasanya yang disembelih itu ialah khabar Ismailu, ialah Ismail. Az-dhabiha isim anna, jumlah isim anna, wa khabaruha itu khabar mazhabu ahli mudhafu ilaih, as-sunnati mudhafu ilaih. Habis. Wa alsinatuhum, dan bermula bahasa mereka itu rusul, thalathatun khabar, ialah tiga bahasa. Mana? Badal suryaniyatun, yang pertama bahasa Suryani. Siapa yang membahasakan dengan bahasa Suryani? Al-istinaful bayani jawabun amma yuqal, waw tu waw al-istinaf al-bayan. Wahum, dan bermula mereka itu mana? Bermula mereka itu rusul lah, yang bercakap dengan bahasa Suryani itu ialah Nuhun wa Lutun wa Ibrahimu wa Yunusu. Nuhun khabar ataf, Lutun, Ibrahim, Yunus. Jadi Lutun, Ibrahim, Yunus pun khabar juga, tapi nisbah ataf pada Nuh. Dia panggil atful khabari khabarun, ataf pada khabar jadi khabar juga. Cuma Lutun i'rab dia ma'tuf, Ibrahim i'rab dia ma'tuf, Yunus i'rabnya ma'tuf, ma'tufun alaihnya Nuhun. Jadi Nuh, Lut, Ibrahim, Yunus membahasakan bahasa Suryani. Wa ibraniyatun ataf suryaniyatun, dan Ibrani, bahasa Ibrani pula. Wahum, dan bermula mereka itu Isul, yang bercakap dengan Ibrani ialah Banu Israel. Bukan, wahum, dan bermula mereka itu payah juga ni. Bukan, betul lah. Betul. Wahum, dan bermula mereka itu Rasul ialah Banu Israel, yakni nabi-nabi dan rasul-rasul yang berketurunan Bani Israel. Banu khabar Israel mudhafu ilaih. Nabi-nabi, rasul-rasul yang berketurunan Bani Israel, dia cakap bahasa Ibrani, antaranya Musa dan sebagainya.
Wa arabiyyatun, dan bahasa Arab, wa hum, dan bermula mereka itu rusul, Muhammadun wa Hudun wa Salihun wa Syuaibun wa Ismailu. Bab tu dia kata, ada yang kata, yang tadi yang kata Syekh Nawawi kata 5 rasul yang bukan ajam tu sebab dia cakap bahasa Arab. 5 orang ni, Muhammadun wa Hudun wa Salihun wa Syuaibun wa Ismail, dia cakap bahasa Arab. Nabi Ibrahim tak cakap bahasa Arab, cakap bahasa Suryani. Pelik gitu. Anak cakap bahasa Arab, cakap bahasa Suryani. Gitu ala kulli hal, bukan berdasarkan cakapan Arab tu lah. Kalau ikutkan Iraq tu, Ismailu memang mamnu' as-sarah lah, memang namanya ajamiyah. Hakikat dia berbahasa Arab itu lain cerita, tapi nama itu memang ajamiyah. Ismailu tidak ada wazan. Kalau Salihun atau wazan fa'ilun, Syuaibun atau wazan apa nama, atau wazan fu'ailun, Muhammadun mufa'alun. Kalau Hudun tu Allah Alam macam mana boleh jadi bahasa Arab. Yang kata Hudun tu Arab jugalah, Arabi, tapi boleh dia bukan mamnu' as-sarf. Hudun habis. Faidatun, ay hadhihi faidatun, bermula ini satu faedah. Laisa minal anbiya'i, bukanlah sebahagian daripada para nabi-nabi itu, Dzulqarnaini, yang dibincang pula orang lain. Ada orang lain yang diiktibarkan sebagai nabi. Dzu laisa isim laisa muakhar, min ta'lu suatu mazur, khabar laisa muqaddam, al anbiya isim majrur, al qurnaini mudhaf ilaih. Jadi Dzulqarnain bukan sebahagian daripada nabi-nabi, bukan. Cuma khilah lah dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, khilah Dzulqarnain ini nabi ataupun wali. Pandangan mu'tamad wali lah. Wahuwa, siapa Dzulqarnain ini? Wahuwa, dan bermula dia Dzulqarnain. Wa tu al-istinaf al-bayani jawabun amma yuqal, ialah khabar Abdullahi, Allahi mudhafu ilaih. Siapa Abdullah? Badal ibnu mudhafu ilaih ad-Dhahhaki. Siapa ad-Dhahhaki? Badal ibnu, ialah ibni lah, jadi ibni mudhafu ilaih Ma'din, ibni Ma'din. Jadi Abdullah bin Dhahhak bin Ma'din tu nama Dzulqarnain. Tapi ada pandangan lain. Waqila wa qala ba'dul ulama, telah berkata di sebahagian ulama pula, dikatakan Mus'abun, namanya Mus'ab, badal ibnu mudhafu ilaih abdi mudhafu ilaih Allahi, Abdillah. Badal ibni, badal bagi Abdillah. Abdillah tu pula anak Qinanin, anak Qinan. Ibni badal bagi Qinan. Mansurin ibni Mansur. Mus'ab bin Abdillah bin Qinan bin Mansur. Itu nama Dzulqarnain katanya. Ada lagi waqilan, qala ba'dul ulama, sebahagian ulama pula kata Al-Iskandar. Al-Iskandaru ialah namanya Iskandar, yakni Al-Iskandar Al-Yunani, bangsa Yunan. Wahwa, dan bermula dia Iskandar tu ialah mukminun, orang beriman. Bukan Iskandar Yunani. Iskandar Yunani bawah tu, silap baca. Al-Iskandaru, Iskandar lah, Iskandar biasa tanpa ada Yunani. Wa ammal Iskandaru al-Yunani, dan adapun bermula Iskandar yang bangsa Yunan, al-Yunani sifat Iskandar, ay al-mansubu ila al-Yunan. Takdir ya nisbah tu takdir al-mansubu, dipanggil takdir mushtaq muawwal, takdir mushtaq yang ditakwilkan, yakni al-mansubu yang dinisbahkan dia kan Iskandar tu ilal Yunan, kepada Yunan. Itu fahuwa jawab amma, maka bermula dia Iskandar al-Yunani khabar musyrikun, ialah orang musyrik. Huwa mubtada, musyrikun khabar, jumlah tu khabar Iskandar. Jadi ada pun Iskandar ada dua lah, Iskandar Yunani Iskandar biasa. Ini Iskandar yang beriman. Kalau Iskandar Yunani musyrik. Wa inma summiya Dzulqarnaini, maka hanya innama adatu hasrin, hanya dipernamakan akan Iskandar, dhamma mustatir huwa naib fa'il kembali pada Iskandar, maf'ulun bih dza mudhaf ilaih al-Qarnaini, dipernamakan Iskandar itu akan Zulkarnain. Kenapa? Li'annahu, kerana bahawasanya Dzulqarnaini ataupun nyonya Iskandar itu lamma da'a qaumahu, tatkala berdoa ia Iskandar akan maf'ulun bih qaumahu, akan kaum nyonya Iskandar, ilal imani ta'alu, da'a kepada beriman, darabuhu, memukul ia oleh mereka itu kaum, akan Dzulqarnain. Dia panggil kaum ni ismu jam'in, isim jamak, iaitu lafaz mufrad makna jamak. Macam an-nisa, lafaz mufrad makna jamak.
Okay. Habis. Darabu, mereka pukul ala qarnihi, ala qarnihi, atas qarnihi al-aimani, atas qarnihi al-aimani. Atas qarnihi, bukan tanduk ni. Bukan tanduk. Qarnihi ni belah apa? Kepala belah kanan, kepalanya belah kanan, belahan kepala yang kanan. Itu belahan kepala yang kanan, bukan tanduk sungguh tu. Famata, kemudian mati ia Zulkarnain tadi. Sebab tu dia panggil Zulkarnain. Kenapa? Kerana ditetak mati oleh kaumnya, kepadanya. Dia tetak kat mana? Tetak di atas belahan kepala belah kanan. Makna dia ada dua, belah kanan, belah kiri. Sebab tu digelarkan Zulkarnain. Yang punya dua belahan, kiri dan kanan. Ditetak mati, dipukul belah kanan. Apabila Zulkarnain mengajak dan berdoa mereka ke arah iman. Bukan berdoa, berdakwah silap. Doa ni mengajak. Doa lamma da'a mana mengajak ia Zulkarnain qaumahu, akan kaumnya kepada iman. Tu bukan doa, silap. Thumma, kemudian bu'itha, dibangkitkan akan dia, akan Zulkarnain. Thumma, kemudian da'ahum, berdoa ia Zulkarnain akan mereka itu kaum. Fadarabuhu, maka memukul ia kaum akan dia, akan Zulkarnain. Ala ta'alu, ala pada darabu, ala qarnihi al-aisari, belahan belah kiri pula. Famata, ada kedua kali hidup. Famata, maka mati ia Zulkarnain. Thumma bu'itha, kemudian dibangkitkan semula lagi. Kemudian dibangkitkan semula lagi. Dibangkitkan semula tu jaya lah kot. Habis titik. Itu satu sebab kenapa dipanggilkan Zulkarnain. Satu pandangan. Mana bangkit banyak kali Zulkarnain ni. Hebat lagi ni. Wali betul ni. Auli annahu, Atah berkata li'annahu lamma da'a ay wa innama summiya Zulkarnaini, dan hanya dipernamakan Zakat Iskandar itu akan Zulkarnain li'annahu, kerana bahawasanya Iskandar tadi balagha khabar di anna, kerana sampai ia Zulkarnain qatra'il ardil masyriqi wal maghribi, telah sampai ia Zulkarnain akan maf'ul bih qatra'il ardi, akan dua belahan bumi, akan dua belahan bumi. Apa dua belahan bumi? Badal al-masyriqi wal maghribi, timur dan barat. Tu. Dua belahan bumi. Belahan bumi apa dua tu? Timur barat. Al-masyriqi badal wal maghribi ataf masyriqi. Sebab tu dia panggil Zulkarnain. Kedua, pandangan yang lain pula, auli annahu, ataf belakang tu, auli annahu, ataupun kerana bahawasanya Iskandar tadi maliku Farisa war Ruma, ialah raja Parsi dan Rum. Jadi dua Al-Qarnain, dua belah tu. Dia raja Parsi dan raja Rum. Hebat. Atau lagi au kana dha qarnaini min sya'rin wal arabu tus'abih. Au kana dha qarnaini, ataupun adalah ia dha qarnain tu, dha tu isim kana dah, al qarnaini mudhaf ilaih, min sya'rin, min sya'rin ay kainan. Bukan khobar tu, bukan isim tu, khobar tu, za tu khobar tu. Kana ay kana al-Iskandaru. Dhamma mustatir huwa balik pada Iskandar. Kalau jadi isim, jadi zu qarnain ni, za mansub, makna dia khobar kana. Adalah ia Iskandar itu mempunyai dua tanduk. Memang dua tanduk sungguh. Qarnain ni ada dua tanduk sungguh. Min sya'rin ay qarnaini kainaini, yang adalah kedua-duanya qarnain itu. Kainaini ta'alluq min sya'rin, daripada bulu, daripada rambut ataupun bulu. Sebab tu panggil dua tanduk. Sebab apa? Sebab dia ada tanduk yang diperbuat berbulu. Wal arabu tusammal khuslata, dan bermula orang Arab tusamma khobar, dipernamakan akan dia, akan Zulkarnain min sya'rin tadi tu, al khuslata, dipernamakan maf'ul bih al khuslata,
sebagai jambul, al-khuslata minasy'ari daripada rambut, qarnan sebagai tanduk. Okey. Orang Arab, wal arabu, dan bermula orang Arab itu tusamma mempernamakan akan dia, akan orang Arab. Tusamma dipernamakan akan dia. Tak kena tu. Tusamma al-khuslatu. Khuslatu lah. Al-khuslatu tu naib fa'il tusamma. Qarnan tu maf'ul bih tusamma. Mempernamakan jambul, orang Arab mempernamakan jambul itu, dinamakan akan jambul itu minasy'ari daripada rambut itu sebagai qarnan, sebagai tanduk. Jadi bukan ada tanduk sungguh lah, makna dia ada dua jambul. Dua jambul daripada rambut, sebab orang Arab memanggilkan jambul itu sebagai qarnan, sebagai qarnan terjemah itu tanduk lah, padahal bukan tanduk sungguh tu. Habis. Auli annahu, atau lagi ni berapa sebab ni. Auli annahu, ataupun kerana bahawasanya Iskandar itu kana litajihi kurnani. Kana adalah iyo. Kurnani itu adalah isim kana muakhar litajihi ta'alluq satu mazhar khabar muqaddam. Ai kana qurnani litajihi, ai kainani litajihi. Adalah bagi mahkotanya Zulkarnain itu ada qurnani, ada dua tanduk. Memang ada dua tanduk di mahkota dia. Okey, itu elak yang keberapa tak tahu tu. Tu sebab yang seterusnya. Atau lagi tak habis lagi, auli annahu li anna Zulkarnaini, ataupun Iskandar itu u'tiya, diberikan dia khabar di anna, diberikan akan ilmayil zahiri wal batini. Diberikan akan dia, akan Iskandar, dhamir mustatir huwa naib fa'il kembali kepada Iskandar. Ilmai maf'ul bih u'tiya, dia tak muta'addi dua maf'ul. Ilmayil zahiri wal batin, kerana diberikan diberikan akan Iskandar itu dua ilmu zahir batin. Sebab tu bagi Zulkarnain. Tu elak yang keberapa tak tahu. Elak ke-6 maksudnya. Ke-6 ke ke-7 dah. Ataupun li ghairi dzalika, ai li ghairi dza, kerana lam tu lam ta'lilah atau pada kata li annahu. Li ghairi dzalika, ai li ghairi dzalikal mazkur. Ataupun kerana selain daripada demikian tersebut itu. Banyak lagi lah. Afada dzalikal mazkur. Siapa yang sebut ni? Afada dzalikal mazkura. Maka memberi faedah ia akan demikian yang tersebut ini. Dzalika maf'ulun bih al-mazkur badal. Kullahu taukid, kullahu kulla dzalikal mazkuri, akan sekalian tersebut ini oleh fa'il afada asy-syaikh al-laqani, ialah Syekh Ibrahim al-Laqani, ta'alluq fi pada afada, fi umdatil muridi, pada kitabnya umdatil murid. Syarah Jawharat Tauhid, syarah kabir dia. Habis. Wala yakfuru inkaru nubuwati man ikhtulifa fi nubuwatihi, dan tidak kafir ia oleh fa'il inkaru mudhafu ilaih, nubuwati mudhafu ilaih, man ikhtulifa. Tidak kafir oleh pengingkaran terhadap nubuwah. Ingkaru nubuwati idhafat masdar kepada maf'ul, mengingkari akan kenabian orang, kenabian seseorang yang ukhtulifa, yang dikhilafkan akan dia, akan man. Ukhtulifa silah man, dhamir mustatir huwa naib fa'il kembali pada man, yang dikhilafkan fi nubuwatihi, ataupun bukan, man ukhtulifa fi nubuwatihi, nubuwati man, itu aid man. Ukhtulifa ta'alluq fi, dikhilafkan pada kenabiannya, kenabian man. Jadi tak kafir kalau kita ingkar orang yang berlaku khilaf dia ni nabi ataupun tidak jadi kafir. Mana kal Khadiri, seperti Nabi Khidir, kita tak kata dia nabi, bukan nabi ni, dia wali ya, tak apa. Tak apa, sebab dia khilaf. Wa Luqman, dan Luqman al-Hakim, dia ni bukan nabi ni, dia dah wali ya, ataupun orang soleh biasa ya, tak apa. Wa Khalid ibn Sinanin, wa Khalidah, sebab dia isti'ala, lagi pula wazan dia boleh tak Khalidah? Khalidah dah saya. Khalidah ke? Tak kena Khalidah. Dia kena syarat dua. Pertama alamiah, dengan satu lagi dia itu wazan fa'il. Ni atau wazan fa'ilun. Fa'ilun ke fa'il. Kalau fa'ala fa'il lah.
Kalau khalada tak apa. Ni khalidun. Khalidun ni khalidun. Khalidin. Khalidun. Dia bukan mamnu nasara, khalidun. Khalidin. Khalid bin Sinanin. Khalid bin Sinan. Itu pun khilaf ulama Nabi ataupun tidak. Wa ghairihim dan selain daripada mereka itu Khidir, Luqman dan Khalid, kama afadahu ay wa dzalikal madhkuru min adami kufri inkari nubuwati man ikhtulifa fi nubuwatihi kainun kama afadahu. Itu takdir dia. Ay wa dzalika, dan bermula demikian, adamu kufri inkari nubuwati man ikhtulifa fi nubuwatihi, tidak kafirnya mengingkaran terhadap kenabian orang yang dikhilafkan pada kenabiannya, itu kainun adalah ia, kama afadahu, seperti mana barang yang telah memberi faedah ia akan barang oleh fa'il Ibnu Hajarin, yakni Ibnu Hajarin Al-Haytami, afada ta'alu fil a'lami, kitab al-i'lam kalau a'lam fil i'lami bi qawati'il Islam. Ini dia soal lain sikit. Fil i'lami bima yaqta'ul islamah. Fil i'lam bima dengan barang yaqta'u yang memutus ia barang akan maf'ulun bih al-islam ke Islam. Kalau nuskah lain, kalau kita dalam Darul Minhaj al-i'lam bi qawati'il Islam. Itu. Dan makruhnya gitulah. Al-i'lam bi qawati'il Islam. Ada yang sebut nama kita ya, al-i'lam bima yaqta'ul Islam. Mana-mana lah, sama itu. Wa Khalidu. Zahirnya Khalid ni mamnu nasarah lah. Khalid ni mamnu nasarah juga tu. Apa tak pernah dengar lagi Khalidun. Biasa dengar Khalidu kena cek balik Khalidu. Wa Khalidu bin Sinanin. Wa Khalidu bin Sinanin ibnu badal. Sinanin mudhafu ilaih. Dan bermula Khalid bin Sinan, huwa alladhi, ialah orang, huwa dhamiru faslin, atas pandangan asah menurut Kafrawi. Menurut pandangan yang bukan asah, dia itu mutada sanin. Alladhi khabar, ialah yang, orang yang bu'itha, yang dibangkitkan akan dia, akan alladhi bu'itha ta'alulam li ashabihi, bagi ashabi, li ashabir rassi, bagi pemilik ar-rassi, fi zamanin, pada satu masa. Rassi binatang apa tau, kena tengok cerita dia. Pada satu masa, pada satu zaman dia, baina Isa wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, antara zaman Nabi Isa dan zaman Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namanya Khalid bin Sinan, dibangkitkan kepada para pemilik ar-rassi pada satu zaman. Satu zaman tu zamanin ay zamanin kainin baina ta'alu, suatu mazhuf sifat bagi zamanin. Zamanin kainin, zaman yang adalah ia zaman tu, baina Isa, antara Isa dan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Titik. Kadza qalahu, kadza ay kadzal madhkuri, seperti demikian itulah yang disebutkan, qalahu, telah berkata iyahu, akan al-madhkura, yang tersebut itu, yakni Khalid bin Sinan tu dibangkitkan antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad tu oleh fa'il syekhuna, oleh guru kami. Siapa? Badal Yusufu, syekhuna Yusuf kat Mekah. Ni ghaliknya dinukilkan oleh Syekh Nawawi Banten dalam kitab Fiqh dia lah, syekhuna Yusuf ni. Farrasu, dia pun bagi tahu rasu datang apa. Baru nak cari. Farrasu, maka bermula rasu itu, ialah bi'run, satu sumur, satu telaga. Jadi Khalid bin Sinan ni dibangkitkan kepada pemilik telaga. Telaga hak mana tu? Bi'run kanu. Bi'run kanu, jumlah kanu muqimina itu khabar, sifat bi'run. Al-jumlatu ba'da nakirati sifatun, yang adalah mereka itu yakni pemilik ras tu, pemilik sumur itu, khabar kanu muqimina alaiha alal bi'rin tadi. Yang mana pemilik bi'run, sumur tadi, bermukim ia, tetap ia, alaiha, atasnya, yang ni
menetap muqimin ta'alu 'alaiha. Muqimin ta'alu 'alaiha 'ala bi'rin. Yang ni bermukim di tempat yang ada telaga tu lah. Bimawashihim muqimina ta'alluq ba juga, bermukim tetap tinggal juga bimawashihim, bersama dengan haiwan-haiwan ternakan mereka itu pemilik itulah, pemilik bi'rin tu. Ya'budunal asnama, menyembah ia oleh mereka itu yang menetap di sana tu, yang ada arras tu, yang ada sumur tu. Ya'buduna maf'ulun bih al-asnama, akan berhala-berhala. Jadi Khalid bin Sinan diutuskan kepada mereka supaya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana mereka sudah menyembah berhala. Maka berlaku khilaf ulama, adakah dia nabi, rasul ataupun wali. Jadi khilaf lah. Ni nukilan-nukilan yang daripada sama ada guru Syekh sendiri ataupun daripada kitab-kitab yang mu'tabar. Wallahu a'lam. Wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Sambung pada matan esok. Wal malaikatu haqqun. Nak cerita pasal malaikat pula. Wallahu ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Pakak-pakaklah pergi bazar pula. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.